ينهمر طوفانا جارفا ليضيف إلى المصيبة مصيبة وإلى النقمة نقمة. Pada tahun 300 Masehi, telah runtuhnya empangan Ma'rib di Sabah. Bermulalah zaman jahiliah di semenanjung tanah Arab. Zaman ini dianggap sebagai zaman kegelapan masyarakat Arab. Masyarakat Arab jahiliah tidak menyembah Allah yang Maha Esa, tetapi menganuti agama watani, iaitu menyembah berhala. Apa maksud jahiliah? Yang pertama sekali dari segi bahasa Arabnya ialah jahala, right? J-A-H-A-L-A. Itu maksud bahasa Arab. Okay? Dalam bahasa Melayunya jahil. Nah, kalau kita sebut tentang jahil, apa sebenarnya maksud jahil? Tidak mengetahui. Okay? Tidak mengetahui. Kalau orang yang tidak mengetahui ini maksudnya dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Itu adalah konsep sebenar maksud jahiliyah. Masyarakat jahiliyah terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu Badui dan Hadari. Kumpulan Badui tinggal di gurun dan di pedalaman, kumpulan Hadari pula menetap di pesisiran semenanjung tanah Arab. Mestikah percaya pada alamat burung, Tuan? Sebagai ketua kabilah, sesungguhnya kamu kena mempercayai aku. Sesungguhnya burung-burung itu berasal dari roh kematian. Dan kita kena percaya kepada petanda dan alamat. Dari aspek kepercayaan, mereka menyembah berhala, iaitu dikenali sebagai agama wathani. Mereka juga beragama Kristian, mereka juga beragama Yahudi. Itu gelar sebagai agama Samawi. Ya. Sebahagian kecil menganuti agama Hanif yang kemudiannya lenyap. Mereka mempercayai animisme dengan cara menyembah alam seperti pokok, bulan, matahari, tanah dan seumpamanya. Sebahagian lagi mengamalkan kepercayaan kurafat seperti sihir, tilik nasib dan mempercayai roh orang mati menjadi burung. Masyarakat Arab jahiliah juga, apabila seorang bayi perempuan dilahirkan, mereka akan tanam hidup-hidup bayi perempuan itu. Sebab mereka menganggap wanita itu, bayi perempuan itu akan memalukan keluarga mereka. Sebab perempuan tidak ada nilai pada waktu itu. Bila mereka berkahwin, seorang lelaki boleh berkahwin seberapa banyak yang mereka nak. Kesan daripada sistem kabilah ialah terbentuknya semangat asabiah, iaitu semangat kesukuan yang melampau. Mereka hidup dalam kumpulan mereka sendiri, tidak boleh bercampur dengan kumpulan lain. Keadaan ini telah mencetuskan peperangan di kalangan mereka. Dalam peperangan Al-Basus, peperangan ini berlaku selama 40 tahun di antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar. Mereka sangat-sangat berpegang pada puak mereka masing-masing. Akhlak masyarakat jahiliah amat rendah. Mereka bersikap kejam, angkuh, degil, berjudi, berzina dan meminum arak. Mereka menganggap kesempurnaan seorang lelaki adalah dengan meminum arak. Zaman jahiliah berlarutan sehingga tahun 610 Masehi, sehinggalah kedatangan Islam yang membawa sinar kehidupan baru. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu peralihan masyarakat jahiliah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal daripada keturunan Qusay bin Kilab. Salasilah keturunan baginda yang amat disegani ialah Abdul Manaf, Hashim,
Abdul Muttalib dan Abdullah. Waktu kecilnya Nabi pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Perniagaan, alright. Semasa remajanya, Nabi pernah mengikut bapa saudaranya berdagang ke Syam. Semasa usianya 20-25 tahun, baginda telah menguruskan perniagaan yang dimiliki oleh perniagaan. Maka Siti Khadijah tertarik hati dan akhirnya Siti Khadijah sendiri melamar Nabi untuk menjadi suaminya. Dan pada waktu itu Nabi hanya berumur 25 tahun. Dan Siti Khadijah pada waktu itu berumur 40 tahun. Kenapa Nabi Muhammad tu digelar Al-Amin? Itu doa ke? Itu bukan doa lah. Sebenarnya Al-Amin itu bermaksud dipercayai. Yalah, setiap perbuatan baginda, setiap perkataan baginda, semuanya benar. Sebab baginda tidak pernah berbohong. Selepas banjir besar melanda di kota Makkah, apa yang terjadi kepada Batu Hajar Aswad? Selepas banjir, Batu Hajar Aswad terjatuh dari tempat asalnya. Jadi, masalah yang berlaku pada masa itu, masyarakat Arab Quraisy berebut untuk meletakkan Batu Hajar Aswad ke tempat asalnya. Jadi, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, macam mana dibuat? Tindakan Nabi Muhammad SAW ialah meletakkan Batu Hajar Aswad itu di atas sehelai kain serban. Kain serban tu yang kita pakai kat atas kepala tu. Dan kemudian meminta ketua-ketua suku kaum Quraisy untuk mengangkat di setiap penjuru kain serban itu dan mengangkatnya. Kemudian baginda sendiri yang meletakkan Batu Hajar Aswad itu tempat asalnya. Jadi ketua-ketua suku kaum Quraisy berpuas hati. Nabi Muhammad SAW telah bertahanun, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira kerana baginda resah memikirkan keadaan kucar-kacir masyarakatnya. Pada 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos 610 Masehi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa istimewanya agama Islam yang menyebabkan golongan bawahan ini suka sangat nak memeluk agama Islam? Begitu murninya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lagipun kepribadiannya begitu mulia. Tidak seperti bapa-bapa saudaranya, Abu Jahal dan Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW membawa satu agama yang mengutamakan layanan sama rata. Tidak ada perbezaan darjat. Yang kaya dan yang miskin hidup bersama. Sedangkan para pembesar Quraisy seperti Abu Jahal dan Abu Lahab masih mengamalkan perhambaan. Sekarang bagaimana Abu Jahal? Arab Quraisy takut terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab golongan bawahan itu mudah menerima ajaran Islam? Yang pertamanya kerana agama Islam itu adil. Mengamalkan persamaan taraf, tak kira yang miskin, tak kira yang kaya, semuanya sama di sisi agama Islam. Yang paling pentingnya sekali, bila mereka menganut agama Islam, mereka mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Mereka dianggap berakhlak mulia. Mereka tidak lagi mengamalkan akhlak seperti mana zaman jahiliah dahulu. Apa yang kau tahu tentang Muhammad? Muhammad adalah pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Rebak macam penyakit. Amat celaka kamu, Muhammad. Kamu membohongi kami mengatakan kamu berjumpa dengan malaikat. Apakah kamu cuba untuk merampas kepimpinan Bani Quraisy di kota Makkah ini?
Kalau aku tak fikir kamu anak saudaraku, sudah lama aku bunuh kau. Saudaraku Abu Lahab. Apa lagi yang harus kita buat? Pengaruh anak saudara kita Muhammad semakin dipercayai. Jahanam betul! Ingatkan setelah Abdul Muttalib meninggal, semuanya sudah selesai. Abu Jahal, perniagaan berhala kita telah rugi. Ramai penduduk Mekah tidak membeli berhala dari kita lagi. Kita seksa mereka, tapi mereka masih mengikut Muhammad. Mereka lebih tertarik dengan cara persaudaraan yang dibawakan oleh Muhammad. Maruah kita sebagai pemimpin kabilah telah dicabar. Dakwah anak saudara kita Muhammad benar-benar menyusahkan. Selagi Muhammad hidup, ini bermasalah. Kita hapuskan Muhammad. Setelah 3 tahun, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sulit. Maka dia memasuki fasa kedua, iaitu melakukan dakwah secara terbuka. Semasa baginda mengadakan dakwah di rumah Ali bin Abi Talib, semua ketua-ketua Arab Quraisy Mekah datang. Abu Lahab, bapa saudara baginda, begitu lantang menentang dengan memaki dan mencaci baginda. Bagi meredakan tekanan oleh penentang, maka Nabi Muhammad SAW meminta pengikutnya berhijrah ke Habsyah. Selepas 5 tahun kerasulan, Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Taif, tetapi terus mendapat hinaan dan dia kembali ke Mekah. Akhirnya, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan jemputan suku Aus dan Khazraj, baginda telah mengambil keputusan berhijrah ke Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah masyarakat hari ini mempunyai ciri-ciri jahiliah? Apa dia ciri-ciri yang awak rasa zaman kini diamalkan?